Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran sains bersama Cikgu Farhadila. Pada minggu ini kita akan teruskan dalam unit 6 iaitu pengukuran. Kita akan belajar cara untuk mengukur isi padu cecair. Murid-murid, cikgu sarankan murid-murid boleh merujuk buku teks sains kamu. Objektif pembelajaran untuk hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat mengukur isi padu cecair dengan cara yang betul. Manakala, kriteria kejayaan pula adalah murid dikira berjaya sekiranya murid boleh mengukur isi padu cecair dengan cara yang betul. Jadi, jom kita mula belajar. Murid boleh merujuk buku teks di halaman 88. Sebelum kita mula, cikgu nak tunjukkan satu video untuk kamu tonton. Michael membeli jus buah dari sebuah gerai. Penjual memasukkan jus buah di dalam cawan. Cecair seperti jus buah di dalam cawan memenuhi ruang dan mempunyai isi padu. Alat pengukur piawai digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Alat ini ialah bika, silinder penyukat dan kelalang kod. Alat pengukur piawai mempunyai tanda senggatan padanya yang menunjukkan unit piawai. Unit piawai yang paling biasa digunakan untuk isi padu cecair yang kecil seperti jumlah cecair di dalam bika ialah mililiter atau ml. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter padu atau isi padu kubus dengan sisi 1 sentimeter. Unit piawai untuk isi padu cecair yang besar ialah liter atau L. 1 liter adalah sama dengan 1,000 mililiter atau 1,000 sentimeter padu. Ia juga sama dengan isi padu kubus dengan sisi 10 sentimeter. Apabila mengukur isi padu cecair menggunakan silinder penyukat, adalah penting untuk menggunakan teknik yang betul untuk memperoleh pengukuran yang jitu. Pertama sekali, letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang datar dan rata. Kemudian, tuangkan cecair yang anda ingin ukur ke dalam silinder penyukat. Di bahagian atas cecair, kita boleh lihat permukaan yang melengkung yang dipanggil meniskus. Apabila membaca ukuran, mata kita mesti pada paras yang sama dengan bahagian meniskus yang paling bawah untuk mengambil bacaan yang jitu. Dalam contoh ini, bahagian bawah meniskus sejajar dengan tanda 50 ml silinder penyukat. Oleh itu, isi padu cecair ialah 50 ml. Mengukur isi padu cecair. Lim, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Jadi, Lim, Langgi dan Aisyah, mereka ingin tahu sama ada isi padu susu kotak itu sama atau tidak seperti label yang ditulis di dalam kotak ini. Jadi, mari kita lihat apa yang mereka bincangkan. Isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Lim dah tengok dekat susu kotak ni tertulis 200 ml. Adakah isi padunya tepat 200 ml? Langgi tanya, betul ke? Sama tepat 200 ml. Kemudian Aisyah pun cakap, mari kita mengukurnya. Jadi, bagaimana mereka mengukur? Jom kita lihat. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Isi padu cecair boleh diukur menggunakan silinder penyukat atau bikar.
Okey, kita boleh ukur isi padu cecair menggunakan silinder penyukat. Jadi, ini adalah silinder penyukat. Ada banyak saiz dan ada banyak isi padu yang boleh kita isikan. Okey, dan yang kedua adalah bikar. Okey, ini adalah gambar bikar. Sama juga. Ada 800 ml, ada 150, ada 250 ml. Ada banyak jenis saiz. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Okey, mereka dah ambil isi padu susu kotak itu. Isi padunya ialah 210 ml. Seorang baca dia kata 210 ml. Seorang lagi jawab apa? Bukanlah. Isi padunya ialah 190 ml. Kawan seorang lagi pula nampak 190 ml. Aisyah pula jawab apa? Saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Bacaan isi padu siapakah yang betul? Mengapa? Seorang dapat 210. Seorang dapat 190. Seorang lagi dapat 200. Kalau awak perasan, yang ni tengok dari atas. Yang ni tengok dari bawah. Yang ni tengok tepat lurus. Kita tengok siapa yang betul. Okay, cikgu dia dah tegur. Cikgu Adam tegur. Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Apa meniskus tu? Kita tengok sama-sama. Tengok mata dia lurus pada bacaan. Kita tengok sama-sama apa itu meniskus. Okay, meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Ni berkeluk. Nampak ada bulat sikit, dia lurus dan berkeluk. Ini dipanggil sebagai meniskus. Nampak? Kita perlu baca secara terus meniskus ni. Inilah meniskus. Jadi sekarang kita nak tahu macam mana kaedah mengukur isi padu cecair. Okey, ini adalah kaedahnya. Yang pertama, kita kena letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Kita letakkan tempat rata, tak boleh tempat letak yang sengit. Nanti kita tak dapat bacaan yang betul. Yang kedua, kita perlu tuangkan cecair ke dalam silinder penyukat. Kita ambil air tadi, cecair tadi, kita masukkan ke dalam silinder penyukat. Seterusnya, kaedah yang ketiga adalah kita perlu letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Kita letakkan kertas putih supaya mudah untuk kita baca bacaan pada silinder penyukat itu. Yang keempat, ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Kita ambil bacaan, macam cikgu cakap tadi, kita perlu ambil bacaan dengan kedudukan aras mata meniskus. Meniskus tu apa? Meniskus tu adalah permukaan cecair di dalam suatu bekas yang kelihatan berkeluk. Tapi pastikan mata kita dalam keadaan lurus. Okey. Baik, sekarang cikgu nak uji sama ada awak faham atau tidak cara untuk mengukur isi padu cecair. Jadi, jom kita lihat soalan yang telah cikgu sediakan. Baik, soalan ini meminta murid untuk perhatikan dan tuliskan bacaan isi padu bangkit cecair berikut. Okay, dekat sini ada beberapa gambar silinder penyukat yang mempunyai isi padu cecair yang berlainan. Kita tengok nombor 1. Macam mana cara nak baca? Kita tengok pada garis-garis kecil yang terdapat di silinder penyukat. Kemudian kita tengok meniskusnya berada di mana. Tengok ni macam ni, meniskusnya berada di sini. Okey. Kita kira satu-satu ikut garis kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, bacaan isi padu bagi cecair dalam silinder penyukat yang pertama adalah 7 ml
mililiter. Okay, kita tengok nombor 2. Sama juga, murid boleh kira satu-satu bacaan ni. Boleh kira satu-satu dalam ni, tapi sedikit lambat. Jadi murid boleh terus kira berdasarkan cecair yang murid dah tengok. Meniskusnya berada di mana? Meniskusnya berada di sini. Cecairnya sampai sini. Jadi kita kira 10, 20, 30. Okay, kita tak boleh kira 40 sebab cecair ni tak sampai 40 pun. Jadi kita kira sampai 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi jawapan untuk bacaan isi padu cecair ini adalah 38 mililiter. Senang je. Kira sahaja mengikut bacaan cecair tu, kita tengok meniskus di mana. Kita teruskan nombor 3. Ni awak dah dapat dah 10, 20, 30. Dia lebih pada 30. Jadi lebih 30 tu kita kena kira. 31, 32, 33. Jadi bacaan untuk nombor 3. Isi padu dalam silinder penyukat ini adalah 33 mililiter. Untuk nombor 4 pula, murid-murid boleh je nak kira satu-satu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi lambatlah. Macam ni kita dah nampak terus dah. 10, 20. Dekat sini dia tak lebih, tak kurang. Maknanya jawapannya adalah 20 mililiter. Okey. Untuk yang ni pun sama juga. Untuk nombor 5, kita kira je isi padu walaupun ada batu. Nanti yang ni cikgu ajar macam mana nak kira isi padu batu dan juga cecair. Tapi yang ni tadi soalan dia minta isi padu cecair. Jadi kita kira sahaja yang ni, okey? Yang ni pun dah sama dah. 10, 20, 30. Dia berhenti betul-betul dekat 40. Jadi jawapan ini adalah 40 mililiter. Senang sahaja. Baiklah, kita dah tiba di bahagian tugasan. Banyak dah murid dah belajar cara ukur isi padu, macam mana kaedahnya. Okey, jadi sekarang kita buat tugasan. Cikgu minta murid untuk membuat buku aktiviti, muka surat 58, 59 dan juga 60. Okay, kita tengok dulu muka surat 58. Okay, yang ni kaedah mengukur isi padu. Lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Jawapannya dia ada bagi silinder penyukat. Silinder penyukat tu awak dah tahu dah kan? Ni silinder penyukat. Kemudian dia bagi tin Eureka. Tin Eureka ni kita letakkan cecair. Untuk kita letakkan cecair dan tuang. Ada tempat untuk tuang. Kemudian dia bagi pilihan jawapan kubus 1 cm padu. 1 cm padu. Manakala yang ni adalah kubus 2 cm padu. Besar sedikit daripada kubus 1 cm. Okay, kita tengok sama-sama. Saya ingin mengukur isi padu kotak lohong. Saya boleh menggunakan, okey, awak boleh guna apa? Kotak lohong, ingat lagi tak? Cikgu ajar itu kotak lohong adalah kotak yang berlubang. Macam mana kita nak ukur? Kita guna apa? Nanti murid-murid boleh masukkan. Kubus 1 cm ke kubus 2 cm jawapannya. Okay, yang kedua, saya ingin mengukur isi padu air kotak. Saya boleh menggunakan, digunakan apa saiz macam ni? Kubus 1 cm padu atau kubus 2 cm padu. Untuk mengetahui isi padunya, nanti murid masukkan dalam ni. Kira yang terakhir, saya ingin mengukur isi padu batu. Saya boleh menggunakan, okey, yang ni kita akan belajar minggu hadapan dengan lebih lanjut. Okey, jadi ada dekat sini kita dah guna dua pilihan jawapan. Jadi jawapan dekat sini kita boleh gunakan silinder penyukat dan juga tin Eureka. Seterusnya tengok muka surat 59. Okey, murid kena tandakan logo betul ni bagi alat yang boleh mengukur isi padu cecair.
Okey, ni apa? Pichagari. Kita panggil shrink. Awak makan ubat. Itu adalah apa? Cecair ke? Nanti awak tandakan betul. Mana isi padu cecair kita guna apa? Okey, ni isi padu cecair. Yang ni pita pengukur. Pita pengukur kita ukur jarak. Okey, yang ni pemberat kan. Kita nak ukur berat. Kita nak ukur jisim. Yang ni pula pembaris. Pembaris kita gunakan untuk mengukur panjang pendek. Jadi tak sesuai lah, bukan cecair. Okay, yang ni adalah silinder penyukat. Sesuai atau isi padu untuk kita ukur isi padu cecair. Dan yang terakhir adalah bikar. Okay, mana yang boleh kita ukur guna isi padu untuk kita ukur cecair? Murid tandakan betul. Kalau yang yang salah tu tak perlu tanda betul lah. Okay, nombor 2. Sambung garisan putus-putus untuk menunjukkan aras mata yang betul. Okay, kita tadi cikgu dah ajar dah meniscus. Jadi, bukan kita tandakan garis putus-putus 3 mata ni ya. Murid boleh pilih mana yang paling tepat untuk kita ukur isi padu cecair. Yang mana? Okay, seterusnya. Muka surat 60. Okay, isi padu cecair. Murid perlu susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat dengan menuliskan nombor 1 hingga nombor 4. Okey, yang ni nanti murid tuliskan. Nombor 1 mana, nombor 2 mana, nombor 3 mana, nombor 4 mana. Kemudian, pilih dan tuliskan penerangan yang betul bagi setiap gambar. Kemudian, baru masukkan penerangan ni ke tempat yang sesuai. Tadi cikgu dah ajar dah kaedah kan? Jadi, murid masukkan sahaja jawapannya. Baik, selepas murid sudah menyiapkan tugasan masing-masing, cikgu berharap murid-murid dapat menghantar tugasan ke nombor WhatsApp cikgu dengan memaklumkan nama dan juga kelas murid. Beritahu nama dan kelas ya, sebab cikgu mengajar banyak kelas. Jadi senang dan mudah untuk cikgu ambil kehadiran kamu. Okey, baik murid. Baiklah, sehingga di sini sahaja sesi pembelajaran kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.